Waktu saya mula-mula ada perasaan tertarik kepada jantina berlawanan ialah ketika itu saya berada di zaman persekolahan. Tetapi waktu itu bukan macam zaman sekarang yang mana kita tak ada maklumat tertentu khusus untuk mengajar kita tentang perhubungan, percintaan, apa semua. Jadi saya pun tercari-cari kenapa saya rasa macam ni, kenapa saya tertarik, apa yang menyebabkan boleh tertarik, dan kebanyakan yang saya jumpa ketika itu dalam internet hanyalah lebih kepada persoalan ataupun perbincangan mengenai cinta selepas nikah. Kurangnya perbincangan mengenai cinta sebelum pernikahan ataupun perkenalan sebelum kita menikah kepada seseorang. Tetapi ketika itu naratif yang kuat, yang dominan, majoriti ketika itu menyuruh untuk kita terus kahwin, barulah kita berkenalan, barulah kita bercinta. Pada saya, perkara tersebut, idea tersebut saya tak boleh terima, saya kurang menerimanya. Tetapi saya berlapang dadalah kepada sesiapa yang nak memegangnya. Kerananya ada satu topik, ada satu perkara yang saya terfikir sepanjang saya mencari-cari maklumat tentang perhubungan, tentang percintaan, iaitu satu perkataan yang disebut sebagai infatuation. Perkataan ini tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu secara khusus, tetapi apa yang boleh saya rumuskan ialah satu perasaan tertarik ataupun tarikan sementara terhadap seseorang yang tidak ada asas yang kukuh. Kita jatuh cinta pada pandang pertama tanpa kita kenal pun orang tersebut. Kenapa infatuation ni berbahaya? Sebabnya sebelum ni saya ada terbaca laporan Cosmo dipetik daripada Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, yang mana dalam laporan tersebut merungkai tentang faktor-faktor perceraian yang sangat remeh puncanya. Contohnya, ada sesetengah orang tu dia bercerai sebab tak suka pasangan dia tonton rancangan TV yang dia tak minat. Ada banyak lagi lah senarai yang kita baca sekali pandang kita rasa tak masuk akal. Kenapa sampai macam ini pun kita nak bercerai? Kenapa sampai macam ni nak berpisah? Pada saya perkara ni kita nampak remeh, tetapi sebenarnya perkara kecil itulah yang besar menjadi punca perceraian, iaitu keserasian ataupun orang sebut sebagai sekufu. Sebab itulah pentingnya kita membezakan antara cinta dan infatuation. Kita tak kenal pun orang tu, sedangkan diri dia itu adalah seseorang yang berbeza daripada anggapan kita. Sebab itulah apabila seorang sahabat Nabi berkata yang dia hendak menikah dan Nabi pun menyuruh beliau untuk melihat kepada wanita tersebut, jika kita selaraskan dengan konteks zaman sekarang ni, kita bolehlah berkenalan dahulu, mengetahui tentang cara fikir seseorang itu, supaya kita tahu orang yang kita nak kahwin tu sesuai dengan diri kita, sesuai dengan apa yang kita pegang. Kita tengok macam dia ni baik, macam dia ni boleh dengar pendapat kita, macam dia ni boleh itu, boleh ni. Tetapi sebenarnya bila kita berhadapan dengan pasangan kita tu, rupa-rupanya lain. Rupa-rupanya jenis keras kepala, tak boleh bawa berbincang, jenis suka melebih-lebihkan perkara yang kita anggap remeh. Oleh itu sangat penting untuk bezakan infatuation dan cinta ni melalui perkenalan, melalui kita ambil tahu tentang diri dia. Kenalan terlebih dahulu tanpa perlu melampaui batas lah. Bukannya kita terus couple, keluar sama-sama berpegangan tangan yang sangat mesra, yang tak sesuai untuk dilakukan oleh orang Islam. Tetapi kita kenal dengan cara yang patuh syariah. Masing-masing dah besar, dah tahu. Kalau tahap itu pun tak tahu, susahlah nak cakap macam mana, kan? Selain itu, ada juga hadis Nabi yang mana Nabi menyuruh untuk kita memilih wanita atau pasangan yang baik agamanya, untuk kita menilai seseorang tu baik agama dia. Macam mana? Takkanlah kita percaya 100% orang tu kata oh dia ni baik agama dia. Zaman sekarang ni orang nampak baik pun kita tak boleh nak percaya. Kita kena kenal dulu macam mana cara dia berfikir, cara dia bertindak, cara dia membuat keputusan. Walaupun kawan baik dia pun cakap yang dia ni memang baik,
tetapi ada bias dia, ada kecenderungan yang berat sebelah. Sebab itu kawan baik dia. Kita perlu kena mengikut piawaian yang betul lah, bukannya terlalu intim, terlalu rapat, melampaui batas agama. Oleh itu, pendapat saya, infatuation ni perlu dibezakan dengan cinta. Cinta ni apabila kita telah mengenali seseorang, telah tahu cara fikir seseorang. Sebagaimana juga ada satu hadis Nabi yang saya ingat, apabila seorang suami itu marah terhadap kekurangan isteri dia, di sebalik kekurangan isteri yang kita ada ni, ada juga kelebihan-kelebihan yang lain yang sepatutnya kita lebih menghargai isteri kita daripada kita terus tak suka, kita marah-marah. Bermaksud kita kenal lah dengan pasangan kita tu. Kalau kita tak kenal dengan pasangan kita, kita lebih menjerumus kepada marah-marah, bergaduh, sebab kita lebih pandang kepada keburukan, sebab kita tak tahu apa perkara baik yang dia dah buat. Oleh itu memang penting ada beza infatuation dan perasaan cinta ni melalui perkenalan yang betul, yang kita tahu latar belakang, cara fikir dan bagaimana tahap toleransi antara dia dan kita, bagaimana kita boleh bertoleransi antara satu sama lain, kita punya chemistry. Itu sahaja, jemput tonton video akan datang, saya akan ulas berkenaan perangkap infatuation. Macam mana kalau kita dah terperangkap dalam infatuation ni, ada beberapa senarai yang boleh kita belajar.